Assalamualaikum. Hai, Mami Syur di sini. Don't forget to subscribe and like. Semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Okey, kita nak membincangkan topik motor kasar. Saya 5 tahun suka gigit kuku, baju straw, tak suka bunyi kuat. Mak memang ada autism dalam spektrum ke? Dalam autism spektrum ke? Anak-anak yang tak suka bunyi kuat ni berkemungkinan ada isu berkaitan dengan auditory sensitivity. Alright, anak-anak yang masih lagi gigit-gigit ini mungkin berkaitan dengan stimulasi ni. Apa panggilnya ni? Gustatory. Dan juga proprioceptive input. Dia sentiasa memerlukan stimulasi sensori untuk tenangkan dia. Okey, so puan kena banyak buat strategi urutan dan memberikan stimulasi-stimulasi proprioceptive. Okey, kalau aircon tu ada lampu selain hijau, dia tak boleh tidur, gelisah. Nampak sangat ada rigidity dekat situ. Nampak sangat. Oh, anak tipikal. Kalau dekat situ puan, saya rasa maybe puan boleh dapatkan second opinion. Okey, sebab jarang sangat anak-anak yang typical development akan merasa gelisah macam tu. So mungkin ianya boleh berkait dengan isu sensory processing, dan juga mungkin ianya berkait dengan refleks yang belum matang lagi. Ready tulis. Ayuh, kita nak seronok supaya anak rasa sedia dan seronok menulis. Okey, so semalam, okey, sama-sama. Okey, semua dah ada dekat dalam grup support semua dah ada. Ini misi Skoradinus ni adalah percuma percuma. Okey, Mami Syah just minta anda tolong sebarkan. Moga dengan usaha ini diberkati. Alright, Allah muliakan majlis ilmu kita ni. Allah murahkan rezeki kita, bantu Mami Syah untuk sebarkan lebih banyak ilmu bersama-sama dengan anda semua. Okey, so semalam kita dah cerita pasal sensory behavior. Lepas tu bila nak mula, lepas tu kita cerita pasal bahan-bahan untuk ajar anak menulis. Tak semestinya kena start dengan pensel. Boleh juga start dengan marker, crayon, kapur. Okey? Alright, seterusnya misi hari kedua kita banyak bercerita tentang gross motor. Apa itu gross motor? Pernah dengar tak perkataan gross motor? Pernah dengar ke tidak perkataan gross motor? Gross motor ini adalah bahagian otot-otot yang besar. Otot-otot core muscles yang besar. Kalau fine motor, lebih kepada otot-otot kecil. Core muscles ni sangat-sangat penting. Alright, kenapa core muscles ni sangat-sangat penting? Kerana kalau tanpa ada core muscles, anak-anak kita sukar untuk proses berguling, duduk, merangkak, berjalan dan sebagainya. Okay? Alright. So, siapa-siapa yang baru follow Mami Syah, terima kasih. Mami Syah adalah Certified Occupational Therapist, Brand New Instructor dan juga Reflex Therapist daripada Pusat Terapi Nuha. Okay? Anak saya tak fokus menulis. So, jom kita akan borakkan. Alright. So, gross motor ni adalah sangat penting. Anak kita dilahirkan dalam keadaan dia tak boleh rolling dan sebagainya. So, kita panggil baby kita lah. Baby kita dalam keadaan supine. Kita bahasakan supine lah. Maafkan tulisan saya tak cantik lah. Kita lukis-lukis macam ni saja kan. So, daripada sini dia akan duduk pula. Daripada supine dia akan duduk. Daripada duduk dia akan berdiri. Daripada berdiri dia akan melompat dan sebagainya. So, apa yang membolehkan perkembangan-perkembangan ini? Ini namanya perkembangan motor kasar. Okey, ini adalah namanya perkembangan motor kasar. Kekuatan otot diperlukan. The core muscles bukan saja diperlukan untuk anak menulis, malah untuk anak bercakap, malah untuk anak membaca dengan lebih lancar. Okey, core muscles ni adalah sangat-sangat penting, guys. Okey, mari saya lukiskanlah manusia cantik sikit lah. Yang ada badan sikit supaya korang boleh nampak lah sendiri. Core muscles yang paling penting terletak dekat sini. Yang memegang organ-organ penting kita. Okey, otot trapezius lah. Otot-otot abdomen kita ini. Supaya anak kita ni boleh duduk. Nanti hari ni kita akan kongsikan juga tentang position badan yang sesuai ketika belajar lah, ketika nak urus untuk kemahiran menulis, kemahiran bercakap. Alright, dalam misi Skoradinus ni kita borak pasal menulis dulu. Minggu hadapan baru kita cakap pasal cakap. Satu persatu lah guys, banyak benda Mami Syah nak cerita dengan korang semua tau. Okay, so kemahiran motor kasar ni ada beberapa jenis. Okay, ada beberapa jenis yang saya nak fokuskan pada hari ini supaya anda boleh terus buat aktiviti ni dan terus boleh lakukan di rumah. Okay, anda kena faham kenapa Mami Syah buat misi Skoradinus ni. Dahulu Mami Syah buat step by step guidance tau. Dahulu daripada zaman PKP dahulu Alright, dan kemudian memang kami sangat-sangat nak bantu ibu bapa yang
yang clueless, yang tak tahu nak mula daripada mana. Sebab selalunya anak-anak kita ni, alright, nak macam semalam ni kan, anak-anak kita yang kena reject daripada tadika, tak pandai ABC dan sebagainya. Okay, Mami Syah nak bagi tahu, Mami Syah pun dah buat live hari tu bagi tahu apakah kemahiran yang budak 6 tahun patut buat. Korang patut tengok dekat video TikTok Mami Syah. So, Mami Syah nak bantu anda bina foundation untuk anak anda. So, ini adalah tips aktiviti untuk aktiviti gross motor. Yang biasa korang dengar adalah baling bola, tangkap bola, melompat. Okay, saya nak benda yang senang saja. Senang. Saya adalah orang yang sangat praktikal. Saya nak anda buat benda yang senang. Okay, so, bola pula. Kemahiran motor kasar ini akan mempengaruhi perkembangan cara anak pegang pensel. Daripada dia pegang palmar grasping, okay, sampailah kepada tripod grasping. Tanpa kemahiran bahu okey, sekejap saya nak kena nampak dekat dua tempat ni. Okey, bahu ni dia kena, orang kata apa, dia kena stabil. Okey, orang kata apa, readiness, stability. Kalau tidak kan semalam Mami Syah cerita, tiba-tiba dia sengit ke kanan, tiba-tiba sengit ke kiri. Badan yang tegap, okey, ini namanya paksi tengah. Ini namanya apa guys? Ini namanya paksi tengah. Nampak ni? Nampak tak? Ni. Nampak tak? Korang nampak tak? Mami Syah kasih korang nampak betul-betul ni. Paksi tengah badan kita ni. Okey, ada line. Korang bayangkan ada line. Okey, korang bayangkan ada line. So, bila anak kita menulis ni, kita tak nak tiba-tiba dia menyengit ke kanan. Nampak tak? Dia sengit. So, bayangkanlah macam mana kita nak make sure anak kita boleh berada dalam position. Berada dalam position tengah ni. Apa tu? Keredikan core muscles yang kuat ni. Alright, macam mana? Caranya adalah kita kena kuatkan otot anak kita. Okey, caranya adalah dengan menguatkan otot anak kita. Antara aktiviti banyak, melompat, baling bola, tangkap bola. Okey, so saya nak buat benda yang sangat praktikal untuk ibu ayah. Kalau anda ada bola, satu bola macam ni. Kedua, ada tak gym ball? Korang tahu tak apa itu gym ball? Alright, ini peanut gym ball. Nama ni peanut. Saya ada peanut dan saya ada yang bulat-bulat. Bulat saya tak boleh nak masuk, tak cukup frame ya guys, sangat besar. Saya ada saiz kecil sampai saiz besar. So saya tunjuk yang peanut punya. So kalau anak tuan-puan berusia dari sekitar 1 hingga 3 tahun, sesuai untuk dapatkan gym ball macam peanut ni. Very good. Untuk anda boleh buat aktiviti menulis sambil duduk atas gym ball. Anak saya bawa gym ball yang satu lagi. Okey, kita orang memang kat rumah duduk atas gym ball. Ni gym ball yang bulat. Okey? So ada dua jenis gym ball. So saya harap ibu ayah boleh invest lah dengan adanya gym ball. Gym ball is very good. Okay, it's a very good investment. Kenapa saya nak buat misi ni? Sebenarnya misi ni oleh Easy Kids memang dah banyak kali kita orang bawakan. Alright, Nuhasha pun dah banyak dah share. Cuma mungkin Mami Syah ada sahabat-sahabat baru, especially dekat TikTok yang nak belajar ilmu perkembangan anak, boleh tekan butang follow Mami Syah. Boleh follow Easy Kids by Nuha. Dan jangan lupa terus pergi tag kawan-kawan anda untuk join sekali. Alright, supaya mereka jangan lupa masuk grup. Korang dah masuk ke tidak? Kalau korang masuk grip pula, apa hal lah saya ni kan? Gerup lah. Ini korang make sure korang masuk ni tau. Okay? Korang masuk mana? Grup support misi ni. Okay, sebab dekat dalam sini saya sharekan tips. Okay? Saya sharekan tips ni. Make sure korang masuk sini. Okay. Kalau tak reti duduk diam dan suka baling barang, apa perlu buat? Sabar sekejap. Okay? So, bila dah ada gym ball, ini aktiviti untuk anda buatkan. Untuk aktiviti gross motor. Gym ball yang bulat tu ada banyak saiz ke Mami? Macam mana nak pilih saiz yang selesa untuk anak duduk ya? Kalau nak suruh anak duduk sahaja, maka kena pilih saiz yang kecil supaya kaki anak boleh mencecah. Okey, cara pemilihan gym ball. Korang nak tahu ke cara nak pilih gym ball sesuai untuk anak? Dia depends kepada aim anda. Alright, kalau lah aim anda untuk anak duduk, maka pilihlah gym ball yang sesuai untuk saiz anak. Sekiranya anda memilih gym ball yang besar, kalau gym ball yang besar itu tujuannya adalah untuk stimulasi sensori. Kakinya tak boleh jejak. So depends kepada aim anda. Sama ada anda nak aim untuk anak duduk sambil buat aktiviti ataupun anak nak bouncing. So saya ada saya kat rumah memang semua gym ball saiz saya ada. So it depends on your aim. Bagi saya kalau fokus kepada aktiviti menulis,
in general, better get a gym ball that your child can sit down and you guys can, anak tu boleh duduk sambil buat aktiviti. Okay, jelas ke tidak? I think a gym ball is a very good investment. Siapa yang selalu follow story Mami Syah tahulah rumah Mami Syah banyak gym ball. Semua size ada. Okay, so seterusnya ibu ayah, are you guys ready? Apakah aktiviti? Alright, apakah aktiviti yang saya galakkan? So tadi saya dah tunjuk ada gym ball kan. So sekarang korang nampak ni apa? Ni dinding. Ni dinding. Ni dinding rumah saya. Alright, ini dinding rumah saya. Okay, so dekat dinding rumah ni, apa kita nak buat dengan dinding ni? Kita nak kuatkan core muscle. So anak dalam posisi berdiri. Anak dalam posisi berdiri. Suruh anak golek-golek bola ke atas. Memastikan tangan anak ke atas. Nampak tak? Suruh dia golek bola ke atas. 1, 2, 3, 4. Contoh macam tu. Anak saya pun ikut sekali. So ni antara aktiviti simple lah. Bagi saya it's very simple. Anak boleh buat aktiviti ni dalam kedudukan duduk ataupun berdiri. Macam mana kita nak make it fun? Okay? Macam mana kita want to make it fun? Anak tengok lah. 1, 2. Letakkanlah stiker ke apa ke dekat dinding tu supaya anak, oh hari ni abang sampai sini. Nanti abang sampai atas. Sampai atas lagi. So, make it fun for your child. So, dia dapatlah reward ke apa. So, aktiviti yang Mami Syah kasih ni memang sangat simple. Sebab kalau saya ajar semua aktiviti pun, you guys sempat ke nak buat semua. So, tolong buat ini sahaja sebenarnya dah membantu perkembangan core muscles. Dan pada masa yang sama, membantu perkembangan menggunakan kedua belah tangan yang dinamakan sebagai bilateral integration. Apakah dia? Bilateral integration. So far korang jelas ke tidak? Jelas ke tidak? Okay. So, anak-anak boleh buat aktiviti ni secara duduk ataupun berdiri. Okay. Anak-anak boleh buat aktiviti ni secara duduk ataupun berdiri. Okay. A very simple one. Anda rasa anda boleh buat tak? Okay. Some children early stage angkat tangan pun tak nak. Betul. Okay. Memang. So, sekiranya ada anak-anak yang jenis orang kata kan, memang tak kuat tau core muscle. So apa kita buat? Saya akan letak dekat atas dan saya akan suruh dia kira. 1, 2, 3, 4, 5. Good job. Again. Up. 1, 2, 3, 4, 5. Down. So fokus utama adalah untuk menguatkan core muscles. Okay. Adalah misi school readiness. Alright, which is kita dah mulakan lama dah. Mungkin sebab Mami Syah baru start live dekat platform yang lain. Kalau dekat TikTok sebenarnya Mami Syah dah live lama dah menceritakan segala misi-misi Easy Kids. Bantu anak cakap, bantu anak tulis, bantu anak fokus. Elak anak, elak anak delay. Alright, so gunakan bola saja, golek-golek atas. Make sure balik anda golek tu, make sure melepasi bahu tau. Korang jangan golek setakat aras mata, tak. Golek sampai anak angkat kedua belah tangannya dekat atas. Alright. Golek sampai anak macam, hands up. Very simple. Actually banyak lagi aktiviti motor kasar. Tapi nanti saya akan ceritakan satu persatu dekat dalam group support. Okay. Kenapa pentingnya kemahiran gross motor? Okay. Sebab ianya akan memberi efek kepada cara anak memegang pensel. Seronok, saya ada anak autism. Minta anaknya doakan Mami Syah, boleh diampunkan segala dosa-dosanya. So, kemahiran motor kasar bagaimanakah ianya akan memberi, orang kata, dia memberi efek tau kepada cara anak memegang pensel. So, siapa yang dah ada buku Mami Syah ni, anakku suka menulis, anda boleh tengoklah dekat sini kan. Alright, first kali anak akan pegang secara fisted grabs. Okay, memang dia pegang ketatlah macam ni sebelum dia akan pegang ala-ala macam digital pronaps namanya ni. Digital pronaps grasping ni. Cara macam ni. So, mula-mula anak akan pegang macam ni. Fisted palmar grasping ni seawal usia 1 hingga 2 tahun. Kalau anak masih lagi pegang cara macam ni pada usia 5 tahun, itu antara tanda-tandanya anak masih motor kasarnya belum fully develop untuk pegang pensel. Alright, which is very normal. Anak usia 1 hingga 2 tahun memang pegang macam ni. Korang janganlah paksa dia pegang macam ni. Alright, so pada usia 2 hingga 3 tahun, mulalah daripada sini, dia akan pegang lebih kurang macam ni. Semalam saya dah share tips kan? Korang dah tengok sharing semalam. Saya dah share tips macam mana nak bantu anak pegang secara tripod. Okay, tetapi, alright, kalau anda tanya saya sebagai seorang terapis, saya sangat sebab saya percaya sekiranya anak-anak itu
diberikan enough stimulation, anak akan boleh pegang macam ni. Alright, eventually the child can hold like this. Eventually, alright, if get enough stimulation. Anak saya baru masuk 2 tahun, so it's very normal kalau anak you pegang macam ni, biarkan. Kan, biarkan sahaja. Sebab apa? Anak itu adalah fasa normal untuk anak menguatkan otot core muscles dia. Okay, so seterusnya pada usia sekitar 3,5 hingga 4 tahun, dia akan pegang lebih kurang macam ni lah. Dia hampir macam dah betul. Okay, tapi you boleh tengok lah kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri, which is very normal. Okay, which is very normal. Nanti pada usia sekitar 4 hingga 6 tahun. So ada range masa tau. 4 hingga 6 tahun barulah dia pegang pensel ni macam ni betul-betul. So sekiranya anak tuan-puan usia 5 tahun tak pegang cara dynamic, kita panggil dynamic tripod grasping. Okay, it's normal. Sebab hanya dia punya julat masa anak capai ke tahap macam ni adalah sehingga 6 tahun. Thank you so much. Kan baru tahu kan, ini normal. Kita tak perlu paksa pun. Kalau anda follow saya, melainkan anak tuan-puan adalah special needs, saya sangat menggalakkan ibu ayah cuba dulu kaedah tanpa paksaan. Cuba dulu kaedah yang memberi anak bermain sepuasnya. And you can see the difference. Okay? Yes, sebenarnya, okay, anak-anak eventually memang pegang macam ni. Boleh pegang macam ni kalau enough stimulation. Dia punya core muscles kuat. Dia dah mula selesa. Kita ada cerita semalam berkenaan proprioceptive. Okay, puan, kalau anak tulis layang-layang, tak jelas, itu berkaitan dengan stimulasi sensory proprioceptive. Dia mungkin masih lagi menggunakan bahu dia untuk bergerak. So jadi apakah warming up yang sesuai? Sebelum anak pegang pensel, suruh dia ni tolak ni. Tolak dinding. Dinding kat rumah tu penting guys. Alright. Jangan sia-siakan dia. Gunakanlah dinding kat rumah tu, okay? Suruh dia tolak dinding tu sebelum dia ni, so dia dapat proprioceptive input. Ambil bola, suruh dia squeeze macam tu, okay? Boleh ke tak boleh? Okay? Alright, jenazah setakat ini. Okay, so itu adalah kemahiran motor kasar yang akan mempengaruhi cara anak pegang pensel. Baru tahu manfaat dinding. Itu kelakar, boy. Itu kelakar. Yes, dinding itu sangat bermanfaat, puan. So, silalah guna. Kalau anda tengok, selalunya saya akan mencadangkan aktiviti yang mudah untuk parents buat dekat rumah. Takkanlah saya suruh anda pergi anak main buaian, sedangkan anda pun tak ada buaian. Saya akan selalu share benda yang praktikal instead of benda yang macam hanya dekat pusat terapi je boleh buat. Okay? Alright? Dia conteng-conteng buku. Betul puan. Sebenarnya bila kita biar anak kita enough menconteng-conteng, apa yang berlaku bila kita suruh anak kita conteng? Anak akan menggunakan bahu dia. Anak akan menggunakan sikunya. Anak akan menggunakan tangannya. Benda itulah yang akan menyebabkan anak rasa seronok dengan proses menulis. Kita tak marah dia. Jadi dia seronok untuk explore. Saya sangat percaya the more you allow your child to explore, the more your child will learn actually. Okay? Seterusnya. Okay, tadi kita cerita pasal pegangan pensel. So, sekarang kita nak cerita pasal position. So, bila kita ada buku, macam mana kita nak positionkan buku tersebut? Ada anak tangan kanan, ada anak tangan kiri. So, siapa dekat sini dah tahu hand dominance anak kanan atau kiri? Anak tuan-puan, tangan kanan ke tangan kiri? Okay. Umur berapa tahun sebenarnya, umur berapa tahun sebenarnya anak akan develop hand dominance. Usia berapa tahun sebenarnya anak akan tahu? Selalunya, lateralization skills akan bermula pada usia 3 tahun dan ke atas. Lateralization skills, otak akan faham tentang konsep kiri kanan ni, dan mula kita nampak anak ada hand dominance pada usia 3 tahun. Alright? 3 hingga 4 tahun macam tu. Sebelum usia 4 tahun, normally anak akan explore dahulu. Hence the reason why 4 tahun ke bawah, lebih kepada banyakkan aktiviti penggunaan kedua belah tangan. Alright? Okay? 4 tahun ke bawah, it's okay untuk terus buat aktiviti menggunakan kedua belah tangan. It's okay, it is very safe. Tak perlu risau, alah anak aku tak ada hand dominance lagi lah. Macam mana ni? Tak apa, relax. Kan, relax dulu. Okay?
So 4 tahun ke bawah it's okay for the child. Cuma dalam Islam kita akan galakkan anak kita makan tangan kanan. Alright, dalam Islam kalau masuk ke tandas kita kaki kiri. Itu lain. Itu konsep lain. Ini Malaysia cerita pasal perkembangan otak ya. Alright, cuma of course lah bila daripada kecil kita nak kena biasakan anak kita makan tangan kanan. Okey, cebok tangan kiri. Itu salah satu strategi jugalah. Tetapi anak saya menulis tangan kidal. Adakah okey? Okey saja, tak jadi masalah. Okey saja, tak jadi masalah. Tak perlu nak paksa. Okey? So, bila anak dah ada hand dominance ni, apa yang berlaku? Kita akan mudah nak develop to the next stage, iaitu kemahiran motor halus. So, tadi kita cakap pasal gross motor kan? Okey, tadi kita cakap pasal gross motor. Next, kita cerita pasal fine motor skills. So, bila kita dah tahu dominance hand anak, kita akan mula latih kemahiran fine motor lebih banyak, iaitu main terapati lah, main racing lah. Topik fine motor kita akan share dekat dalam group support ya. Siapa yang belum masuk group support, boleh join group support Mamisha. Siapa yang belum masuk lagi group support Mamisha, silalah masuk dalam group support. Nanti kita bincangkan Ini group support ni. Siapa ni tak masuk lagi dalam group support, sila masuk dalam group support. Okey? Anak saya kalau makan mau pakai tangan kiri, biar saya ganti tangan kanan, dia tetap ambil tangan kiri. Sebab dah kebiasaan. Anak puan tadi yang ada special needs kan? So mereka agak rigid. Sebab itulah kita kena ajar daripada kecil lagi konsep makan tangan kanan ni. Okay, so katakanlah anak kita tangan kanan. Macam mana kita nak positionkan buku supaya lebih mudah anak kita ini untuk menulis? Macam mana guys? Macam mana? So kalau katakan anak kita tangan kanan, kita nak bantu positionkan tangan anak kita dengan selesa. Maka kalau tangan kanan condongkan ke kiri. Macam ni ini kiri saya lah. So bila dia buat buku, anak akan automatically tangan dia lebih selesa. Nampak tak? Kalau kita tegak macam ni, anak akan macam ni badan dia. Dia akan sengit macam ni, dia akan corner macam ni. So we do not want to do that. So apa yang berlaku, kita nak make sure anak kita ni dia selesa. Bila kita condongkan sikit saja. Sikit sahaja. So that's why normally kalau kita ada kalau anak-anak special needs ke apa, saya normally akan ada satu tanda dekat kertas mereka, dekat bucu tu. So untuk saya ingat macam ni. Alright, untuk anak tu tahu dia nak positionkan kalau dekat meja ni, bayangkan ni meja meja anak-anak tuan-puan, letakkan satu tanda. Kalau anak kita tangan kanan, pergi letak tanda tu dekat bahagian kiri. Jelas tak? Anak saya masa lahir tangan kidal. Macam mana puan tahu anak puan masa lahir tangan kidal? Bila besar ajar makan tangan kiri, lala makin strong grip tangan kanan. Masa menulis tangan kiri yang steady. It's okay if your child nak menulis tangan kiri. Tapi tadi kan saya cakap dalam hukum Islam, sebaiknya ikut sunnah kan? Sebaiknya ikut sunnah. So, kita galakkan. That one is by routine. Itu ialah by routine. Aktiviti makan, nak cebok, nak masuk tandas dan sebagainya, nak keluar rumah kan. Itu adalah by routine. Kita boleh ajar. Tetapi in terms of nak menulis, it's okay anak guna kanan or kiri. Jelas ataupun tidak. Alright, so seterusnya. So far jelas ke tidak ibu ayah? So nak position. Kenapa kita kena tahu macam mana nak position ni? Sebab kita kesian. Anak yang tangan kiri, kita letak belah kiri. Okay, so letak. Dia macam ni, dia sengitkan sikit kat sini. Tak payah banyak. Dalam 45 darjah. Bukan sampai 90 darjah macam ni. Ada orang pegang macam ni kan. Anak yang pegang macam sengit macam ni, ada masalah TLR tau. TLR, TNR, dia dah buat compensation. Kalau kita tengok setengah orang, dia kalau tulis tu, dia kena betul-betul sengit macam ni. Ini akan untuk masa jangka yang lama, leher dia sakit ini menunjukkan antara ciri-ciri anak ni dah compensate dia punya position of the body and the hand. So jadinya antara strategi untuk memudahkan anak selesa, suka, seronok pegang pensel, positionkan buku itu dalam keadaan yang selesa untuk anak masing-masing. Okay, so tadi kita dah share pasal motor kasar, jenis pegang pensel, positioning. Now kita cakap pasal position badan. Okay, kan tadi mula-mula Mamisha dah kata anak kita kena duduk dengan, okay, kita kena buat aktiviti gross motor supaya anak boleh duduk dengan tegak, dengan paksi tengah yang cantik dan sebagainya kan. Alright, macam mana pula dengan position tangan kita ni? Macam mana? Tangan pula badan kita ni. Sebelum itu, kita kena faham. Okay, kita kena faham siapa-siapa yang selalu follow Mamisha. Alright, untuk memastikan anak tu boleh fokus.
Okay, supaya anak tu, siapa anak yang anak ibu ayah yang ada masalah fokus? Alright, so basically, okay, anak kita ni ada beberapa gaya fokus tau. Ada beberapa gaya fokus. Okay, kita ada gaya fokus, okay, sustain attention. Kita ada fokus, daya fokus sustain, divided. Saya beritahu beberapa lah, beberapa yang penting untuk anda faham. Sustain attention, divided attention, okay, focus attention, attention yang sebentar lah. Visual focus, attention yang sebentar. Sekejap, visual focus. Attention je lah saya letak kat sini supaya senang. So, ada beberapa lagi gaya fokus. Tapi saya nak fokus yang ini dahululah. Alright. Saya fokus yang 3 je lah yang paling penting untuk parents tahu. Kan kalau saya share banyak-banyak pun, kalian bukan ini terapis kan? Alright. So, basically, sustain attention ni adalah untuk menyiapkan satu tugasan secara komplit. Yang ini yang kita punya aim. Divided attention ni adalah macam anak tu boleh buat kerja ni kejap, dia tinggalkan kejap, dia buat kerja yang lain. Lepas tu dia boleh, dia punya fokus tu, gaya fokus dia boleh berubah-ubah. Maksudnya sekejap dia buat macam ni, dia tak habis lagi kerja tu, dia pergi siap. Kira macam multitasking lah. Okay? Attention focus ni lebih kurang macam ni tengah dengar saya bercakap dia dengar, awak dengar je saya cakap tanpa alih-alih mata sangat. Tanpa alih mata, dengar saja. Itu adalah attention focus. Alright, so manakah fokus yang kita nak tolong develop anak? Kita akan memfokuskan kepada kemahiran sustain attention untuk anak boleh menyiapkan satu tugasan. So macam mana cara formula untuk mengira sustain attention anak adalah usia anak darab 2. Sekiranya anak tuan-puan adalah 2 tahun, bermaksud 2 darab 2. Bermaksud anak tuan-puan punya sustain attention adalah selama 2 hingga 4 minit. Paling maksimum sustain attention otak boleh terima adalah sekitar 35 hingga 45 minit. Selepas itu otak pun boleh jam. Otak akan minta untuk break time please. So bila sila check. Sila check anak tuan-puan. Alright, so ini adalah in general lah. Okay. So basically anak tuan-puan, bila anak tuan-puan tak fokus, okay, sila lihat kepada kemahiran, tengok balik kemahiran dia punya sensory, kemahiran semalam yang kita belajar iaitu minat, okay, dan juga gross motor. Lihat 3 benda ni dahulu. Jangan lihat dahulu benda-benda lain. Lihat 3 benda dahulu. Anak ada masalah sensory tak? Anak minat tak dengan aktiviti yang dia buat ni? Anak dah siap tak motor kasar dia? Dah ready tak motor kasar dia? Check 3 benda ini dahulu sekiranya anak tuan-puan, ibu ayah, guru-guru. Okay, check 3 komponen ini dahulu. Okay? Belum tengok pada aktiviti lagi puan. Tengok 3 benda dahulu. Normally 3 benda ni sangat-sangat mempengaruhi. Okay? Alright. Selepas itu, siapa-siapa yang dekat dalam grup parenting Mami Syah, siapa dah masuk dalam grup parenting saya, hari ni kan saya ada share. Hari ni saya ada share satu kajian. Siapa dalam grup parenting saya, hari ni saya ada share satu kajian yang menunjukkan, alright, jangan ajar anak dalam situasi yang seperti ini. Ada kajian mengatakan bahawa, I read another factor that influence of stress on learning is the correspondence between the stressful context and the learning material. Material yang digunakan juga boleh menyebabkan anak hilang fokus. Bermaksud tak sesuai dengan minat anak. Anak minat kereta, awak kasih dia Barbie doll. Kan? Semua anak dekat dunia sangat suka gadget. Itu tolak tepi lah. Siapa je tak suka gadget? Siapa saja anak-anak yang belum diperkenalkan gadget, bila kita perkenalkan gadget, mereka boleh ketagihan gadget. So, salah satu cara untuk elak anak ketagihan gadget, pergi cari learning material yang bersesuaian. So, sila check. Lepas anda dah check sensory, motor kasar, minat anak, check learning materials. Sebab itu ramai ibu ayah yang dah grab buku visual perception ni tahulah macam mana sebenarnya cara saya secara naturalnya Mami Syah nak galakkan anak tuan-puan minat. Sebab saya rasa tak guna kita paksa anak menulis sedangkan anak tu tak ada minat. So macam mana kita nak bantu anak minat? Biarkan dia menconteng dahulu. Conteng-conteng pun tidak mengapa. 1 hingga 3 tahun takkanlah you expect dia boleh buat jawab dengan betul. Tak, you don't expect that. Alright, you expect the child untuk conteng dahulu. Kita pula guna teknik description. Wah, cupcakes, yummy, yummy. Alright, biarkan dia conteng-conteng dahulu. Eventually, pada usia 3 tahun ke atas, dia boleh dah start jawab dengan, dia dah boleh jawab dah.
Oh macam ni. Ni kemahiran visual special. Senang je. Dan tak rasa rugi pun sebab apa? Tulis padam. Siapa yang dah ada set buku visual perception ni, anda nampak sendiri. Alright, memang pada permulaannya mungkin anak belum sesuai, belum selesa lagi. Tapi dah hari-hari kita galakkan anak, hari-hari kita perkenalkan kepada anak, maka anak kita mula rasa macam, best lah. Macam anak-anak speech delay ke, anak-anak yang tak pernah minat buku, tiba-tiba tersuka buku. Okay? Memang bahagia betul bila anak dapat conteng. Kita geram tengok dia conteng-conteng. Magic book saya panggil. Alhamdulillah. Sambil-sambil tengok buku ni, sebenarnya pada masa yang sama saya nak bantu rangsang otak anak tuan-puan. Sebab itulah dinamanya kemahiran visual perception. Anak itu melihat. Tetapi sebenarnya apa yang kita buat adalah ni. Kita tengah nak proses otak anak kita ni. Inilah kita panggil bahagian cognitive development. Kita nak bantu fokus attention anak. So let's say lah anak kita ni, katakan dia hanya buat 30 saat. Kan, katakan anak kita tu, alah puan, sekejap sangat lah, dalam 5 saat sahaja. It's okay. Mulakan daripada 5 saat tu, dia buat 5 saat conteng-conteng, okay done. Alright, it's alright. Break time. Suruh dia buat aktiviti yang lain dahulu. Abang, another. Sebab sebelum you buat apa-apa aktiviti, you bagi tahu dulu dekat anak. Okay, abang, hari ni kita akan buat 2 muka surat. So, kita tandakan 1 and 2. Kita tanda siap-siap. Kita dah letak boundaries. Ada 2 muka surat sahaja. Anak pun rasa macam, okay, 2 muka surat. So, dia buat muka surat 1, dia break time. Lepas tu, dia habiskan lagi muka surat lepas break time tu. Itu adalah cara gradually kita increase attention span anak. Bukan kita paksa attention span anak, kita gradually increase. Okay, jelas ke tidak ibu ayah? Ni ramai orang tanya saya ni, macam mana nak bantu fokus anak kan? Harap-harap terjawablah segala persoalan di minda anda. Bagi main buat aktiviti sensory memang meningkatkan fokus sustain attention. Awal-awal dulu anak tak sampai seminit pun. Ya, betul. Gradually increase. Yes, betul. That's the word. Gradually increase. You don't force the attention span. You should actually encourage the attention. You don't force your child to do anything. But then you have to get the correct materials, the correct technique. Okay? Alright? VP buat selalu akan dapat fokus sustain attention. InsyaAllah. InsyaAllah puan. Tetapi kan, dia sebenarnya cara untuk dapatkan sustain attention anak ni daripada play. Play saja. Anak bermain. Bila anak bermain benda-benda, contohnya dia main kereta ke, dia main kapur ke, dia main whatever. Alright, okay. Memang best. Banyak tip dan perkongsian yang membantu. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih. Mami, buat brain gym dengan anak boleh dapatkan fokus anak? Boleh sangat-sangat. Alright, boleh. Tetapi, lihat juga kepada anak punya readiness. Tak semua anak special needs boleh buat ke 26 pergerakan dalam brain gym. Alright, untuk anak special needs dia ada cara yang berbeza sedikit, okay? So, jom. Tadi kita recap sedikit. Kita dah cerita pasal motor kasar, kita dah cakap pasal position, kita dah cakap pasal, okay, posisi badan. Tak habis lagi pasal posisi badan. So, bila kita cakap pasal fokus anak, kita kena make sure, macam mana saya nak tahu yang anak saya betul-betul boleh fokus? Lihat pada position badan anak. Bila mula-mula kita tengok dia duduk tegak macam ni kan, slowly dia macam membungkuk, tak selesa. Masa itu adalah indication korang kena stop the activity. Okay? That is an indication for you guys untuk take a break. Kakak dah penat ya. Okay, kita break kejap. Okay? Tadi saya share macam mana kita nak tahu yang anak kita sebenarnya dah enough. That's it. Look at your child body position. Selalunya, kejap saya ambil esah ni kejap. Sepatutnya anak boleh duduk macam ni Position badan anak ketika menulis yang paling selesa adalah kakinya 90 darjah macam ni. Kejap. Saya gunakan ni. Alah, patah. Bukan patah, dia terkeluar. Terkeluar lutut dia. Lutut dia terkeluar. Okay, kejap. All 90 degrees macam ni guys. Dia gini. Posisi. Alright, make sure 90 degrees. Ni tak boleh 90 degrees ni. Tak boleh betul-betul 90 degrees. Make sure kaki anak bukan tergantung tau. Make sure kaki anak tak tergantung. Jangan biarkan kaki anak tergantung. Penat dia. Alright. So, buat macam ni. So, dia akan lebih selesa lah.
Rupanya dengan BP anak berjaya dapat fokus attention. Alhamdulillah. Syukur puan. Sebenarnya anak puan dah minat. Itu yang paling penting. Actually kan ibu ayah, rahsia kita dalam membantu fokus anak adalah terletak kepada keminatan anak. Keminatan We don't have to force. Benda tu datang naturally. Sebab tu bila ada orang cakap saya, macam mana saya nak kasih anak saya minat baca buku? First thing first, anak you have to minat dengan buku dengan persekitaran je. Ada tak buku dekat persekitaran je? Ada tak ibu ayah menulis depan anak? Benda itu sangat memberi efek. Dia macam ni. Ada anak, katakan tadi dalam formula tu kan 2 darab 2, 4 minit kan. Tapi anak saya boleh main lama lah dalam 30 minit. Itu bermaksud anak puan dah masuk ke fasa deep play. Deep play is very good. Anak tu sedang buat scientific experiment dengan otak dia. Which is very good. Do not interrupt the process of play. Tetapi, play yang bahaya adalah bila anak bermain dengan gadget, dia fokus lama. Itu bukan fokus namanya. Itu namanya hyper focus. Hyper focus bukan fokus yang kita nak develop dengan anak, especially bersama dengan gadget. So hyper focus bahaya, deep play focus adalah bagus. Alright? Okay, so basically tadi kita dah share gross motor, jenis pegang pensel, position anak kidal ke tak kidal, posisi badan anak, hand dominance anak. Alright, so barulah kita akan masuk ke dalam subjek visual perception. Semalam saya dah ajar sensory dan minat. Hari ini saya fokuskan kepada motor kasar dan juga hand dominance yang berkaitan dengan position badan. So, salah satu cara lagi macam saya share tadi dalam kajian mengatakan sekiranya kita sebagai ibu ayah dapat jumpa learning materials yang bagus. Actually banyak learning material yang bagus. Tak kisahlah main kafu ke, main blog ke. Okay, cuma saya suka kaedah yang praktikal. Okay, alright. Saya suka kaedah yang praktikal. Kaedah yang saya rasa saya sendiri tak stres sebagai ibu. Alright, saya sendiri rasa macam senang dia nak bawa. Alright, calling all mummies, belilah buku VP. Priceless book with great super result. Terima kasih. Set buku visual perception ni memang bagi saya, dia sebenarnya kami as a therapist, memang inilah dia aktiviti yang kami buat, yang kami print out every session. Okay, depending on your child cases lah. Okay, sebab itulah saya terfikir macam mana saya nak jadikan benda ni senangkan parents. Kan ada 4 buah buku. Kita nak tarik minat anak dengan buku. Make sure sebelum anda nak buat aktiviti dengan anak, suruh je anak pilih mana satu. Abang nak 1, 2 ke 3, 4, mana satu. Dia pilih satu. Okay, bawa satu sahaja. Benda ni adalah buku size A5, senang nak dibawa. So, tolonglah elak anak bermain gadget. Tak kisah, I think banyak je buku white clean dekat luar. Yang paling penting, kenapa saya hasilkan buku visual perception ni, sebab tak pernah dikongsikan dekat mana-mana platform lagi tentang pentingnya kemahiran visual perception skills ni. Okay, berapa lama tempoh untuk deep focus dengan hyper focus? Deep focus lama guys. Deep focus ni macam kita tak boleh nak stop. Deep focus ni contohnya kalau anak main pasir. Kita ajak anak main pasir dekat tepi pantai kan. Dia main, dia bina castles, dia main dengan tangan dia. That is deep play. Dia tengah bereksperimen. Okay, and when your child is dah enough, mami dah jom balik, dah. Hyper focus ni adalah ketagihan gadget. Dia akan jadi macam anak ni ketagih. Anak main pasir lama, itu bukan ketagihan pasir. Okay? Bukan, itu bukan ketagihan namanya. Sebab normally anak yang kalau main benda-benda yang natural ataupun benda-benda yang membantu deep play ni, dia main masak-masak ke, dia main olok-olok, main doktor-doktor ke. Alright, that is deep play. Yang kita kena elak ialah hyper focus dengan gadget. Itu bahaya. Alright, itu bahaya. Once you see your child memang hyper focus sangat dengan TV, dengan screen time, stop. Okay? Alright. Ingat ya, hari pertama kita share pasal sensory minat. Okay, hari pertama kedua ni, saya share benda yang foundation dahulu. Benda yang asas, sensory, minat dan motor kasar. Adakah aktiviti ganas bagus untuk anak? Kalau ikut ilmu perkembangan otak anak, yes, main ganas-ganas is very good for your child's brain development. Especially anak anda yang berusia 1 hingga 4 tahun. Kita panggil dia sebagai risky play. Okay, risky play tetapi takkanlah sampai anak kita boleh cedera. Sebab itulah kita ada taekwondo class. Kita ada kelas karate. Kita ada kelas, apa lagi, kelas-kelas sumo. Kan, ada ke sumo kat Malaysia ni. Alright, so those kind of activity sebenarnya bagus untuk sensory development anak. Cuma kita kena letak rules. Social rules. Okay, you nak main. Okay, as long as you tak cederakan muka orang, as long as you tak cedera, you tak
tumbuk bahagian-bahagian tertentu. Set the rules. Elok sahaja anak bermain ganas, cuma you guys kena set the rules. Itu sahaja. Okay, kalau anak pegang macam ni ke, dia pegang masih menggenggam. Kalau ikutkan anak masih lagi pegang palmar grasping ataupun fisted grasping ini pada usia 2 hingga 3 tahun adalah sangat normal. Mungkin anak puan kekurangan aktiviti motor kasar. So saya ulang untuk puan dan juga ibu ayah mungkin baru masuk. Buat banyak aktiviti gross motor skills. Kemahiran yang menguatkan core muscles, otot-otot abdomen. Okey, macam mana? Antaranya merangkak dan sebagainya. Tetapi benda yang paling saya suka, yang saya rasa memang paling mudah lah saya guna untuk anak-anak yang berkeperluan khas especially. Ni je, rolling ball dekat dinding. Tetapi make sure bila kita roll itu, bola itu berada dekat atas kepala. Lepas tu suruh anak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ataupun aktiviti bergayut pun bagus. Sebab anak-anak itu masih lagi dia masa menulis, dia masih lagi menggunakan gerakan besar, gerakan bahu. Dia belum fully coordinated dengan dia punya siku dan juga pergelangan tangan. Okey? Alright, jelas ya. Sebab anak usia 5 tahun dah tak pegang macam ni dah. Kalau masih pegang macam ni, dia ada masalah lagi. Bukanlah masalah, dia delay bahagian motor kasar sebenarnya. Boleh ya? Saya pun nak jadi mak pada anak saya. Alright, faham. Kita sekarang kena sentiasa pantau dan bagi tahu dekat anak. Betul. Okay, so jelas ya. Alright, so make sure lah anak kita sebenarnya, ada orang katakan, memang kalau ikut perkembangan otak anak kita usia 6-7 tahun tak apa, 6 tahun ke bawah tak apa, tak boleh membaca dan sebagainya. Tetapi percaya ataupun tidak, sekiranya sensory motor kasar behavior anak fully develop, maksudnya memang ikut dia punya milestone, trust me, pada usia 7 tahun anak itu akan sangat mudah belajar. Sebab Mami Syah dah ada kes anak-anak yang speech delay, anak-anak autism yang memang banyak isu. Tetapi bila kita rangsang dengan cara yang betul, anak tu boleh kejar milestone untuk membaca. It's not impossible. It's possible. It's very possible. Okay? Sama-sama doakan Mami Syah, sama-sama doakan ibu ayah yang lain. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk menjadikan anak-anak kita soleh dan solehah. Alright? Jumpa lagi. Boleh ya? Jumpa nanti. Bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye.